wabarakatuh. Apa khabar saudara-saudari sekalian? Selamat mengikuti lagi Sembang Santai Apa Kes Tu. Saya ingin menerangkan di sini berkenaan dengan sesusuan. Mengikut Seksyen 2, Subseksyen 1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, mentafsirkan sesusuan itu ialah berkaitan penyusuan bayi dengan seorang perempuan yang bukan ibu kandungnya. Sukatan yang diambil kira dalam sesusuan ini mengikut undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan ialah menyusu sebanyak 5 kali, 5 kali susuan yang mengenyangkan, iaitu dalam masa umurnya 2 tahun ke bawah. Anak susuan dan ibu susuan ini mempunyai kaitan dari segi agama kita, iaitu dari segi mahram, tapi bukan mempusakai, itu dari segi mahram, dan juga tentang perkahwinan di antara anak susuan dengan keluarga ibu susuan. Jadi ini amat penting untuk kita mengambil ingatan tentang susuan ini, sebab ia melibatkan implikasi yang berat, yang melibatkan tentang mahram, tentang mahram, dan juga tentang sama ada boleh atau tidak boleh untuk mengadakan perkahwinan di antara pihak-pihak. Baik, untuk hari ini juga saya akan menjawab soalan yang dikemukakan oleh sahabat kita bernama Asiah. Asiah daripada Kota Kinabalu. Apa khabar Asiah? Baik, Asiah bertanyakan berkenaan dengan fasah. Okey, fakta kesnya ialah Asiah telah berkahwin pada tahun 2017 dengan suaminya, dan telah dikurniakan seorang anak berusia 2 tahun. Awal perkahwinan, suaminya seorang yang baik, tetapi selepas itu suaminya amat tidak bertanggungjawab, tidak memberi nafkah, jarang balik ke rumah, dan kalau balik ke rumah pun dalam keadaan marah, dan pernah pukul Asiah sehingga Asiah membuat laporan polis, dan juga dimasukkan ke hospital kerana kecederaannya. Dan begitu juga Asiah dapat tahu bahawa suaminya terlibat dengan kegiatan tidak bermoral di luar rumah, termasuk mempunyai girlfriend, dan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Jadi soalannya, bolehkah dia mengambil tindakan fasah dalam perkahwinan ini, dan beliau ingin tahu apakah makna fasah yang sebenarnya, dan apakah cara-cara untuk beliau memfailkan fasah di mahkamah. Baik, fasah mengikut Seksyen 2 Subseksyen 1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menyatakan fasah ialah pembubaran nikah yang disebabkan oleh sesuatu keadaan yang diharuskan hukum syarak, iaitu mengikut Seksyen 52 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan. Baik, apakah dia Seksyen 52 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan itu? Saya cuma merujuk pada akta di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan. Namun begitu, di negeri-negeri lain juga boleh katakan hampir sama, dia punya peruntukan berkenaan dengan fasah dan sebagainya. Baik, saya rujuk Seksyen 52, iaitu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasah. Seorang perempuan atau lelaki, dalam Seksyen 52 ini bukan khusus untuk orang perempuan sahaja,
maknanya orang lelaki pun boleh menggunakan Seksyen 52 ini, iaitu suami boleh menggunakan Seksyen 52 ini untuk memfasahkan perkahwinan terhadap isterinya. Dan begitu juga isterinya boleh memfasahkan perkahwinan terhadap suaminya mengikut Seksyen 52 ini. Terdapat banyak alasan-alasan untuk memfailkan fasah di bawah Seksyen 52 ini. Di antaranya ialah pertama, isteri ataupun suami tidak mengetahui tentang keberadaan suami ataupun isteri dalam tempoh lebih daripada 1 tahun. Ya, maknanya kalau merujuk kepada Asia ini, jika beliau tidak tahu di mana suaminya berada dalam tempoh lebih daripada 1 tahun. Baik. Kedua, bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan nafkah selama tempoh 3 bulan. Ya, maknanya selama tempoh 3 bulan ataupun lebih tidak menyediakan nafkah kepada isteri. Ya. Baik. Ketiga, bahawa suami atau isteri telah dihukum penjara selama tempoh 3 tahun ataupun lebih. Ya, maknanya kalau suami ataupun isteri telah dikenakan hukuman penjara lebih daripada 3 tahun, maka pihak yang satu lagi boleh memfailkan fasad di mahkamah. Ya. Dan seterusnya, bahawa suami atau isteri telah tidak menunaikan tanpa sebab yang munasabah kewajipan perkahwinan, iaitu nafkah batin. Suami atau isteri itu mengikut mana-mana yang berkenaan dalam tempoh 1 tahun. Ya, tempoh selama 1 tahun. Maknanya kalau lebih daripada setahun, maknanya isteri ataupun suami boleh memfailkan fasah di mahkamah. Baik, seterusnya, suami telah mati pucuk dalam masa perkahwinan dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk. Maknanya dalam tempoh perkahwinan itu suami telah mati pucuk. Jadi isteri boleh memfailkan fasah. Ya. Baik, seterusnya, suami atau isteri telah gila selama tempoh 2 tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan yang boleh berjangkit. Ini juga boleh difailkan fasah di mahkamah. Ya. Seterusnya, Seksyen 52 ini juga menerangkan jika isteri setelah dikahwinkan oleh wali mujbirnya sebelum dia mencapai umur baligh dan menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur 18 tahun dan dia juga belum disetubuhi oleh suaminya, juga boleh memfailkan fasah ini. Ya. Seterusnya, suami atau isteri menganiayai isteri atau suaminya mengikut mana-mana yang berikut, iaitu pertama, secara lazim menyakiti atau menjadikan kehidupan menderita disebabkan oleh kelakuan aniayanya. Ya. Kedua, berkawan dengan perempuan atau lelaki yang berperangai jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak. Baik. Keji ini maknanya keji mengikut pandangan hukum syarak. Baik. Tiga, cuba memaksa isteri hidup secara tidak bermoral. Ya, hidup secara tidak bermoral ni maknanya kalau memaksa isteri bekerja di night club, ya, ataupun di membuat kerja-kerja yang tidak mengikut syarak, ya, itu dikatakan tidak bermoral. Ya. Baik. Kemudian melupuskan harta isteri atau suami atau melarang isteri atau suami menggunakan haknya di segi undang-undang terhadap harta itu. Maknanya dia kalau suami tadi telah menjual misalnya, ya, menjual barang-barang kemas isteri, sebagai contohnya, itu dikatakan melupuskan harta isteri. Tiga, menghalang isteri atau suami daripada menunaikan atau menjalankan kewajipan atau amalan agamanya. Ini sebagai contohnya, isteri nak semayang tapi suami menghalang. Itu boleh difailkan fasah di mahkamah. Ya. Dan dan seterusnya, jika suami mempunyai isteri, ini orang berpoligami lah, ya. Kalau dia mempunyai lebih daripada isteri seorang, tetapi dia tidak berlaku adil, maka tindakan suami itu
boleh difailkan fasah di mahkamah. Baik, kemudian selepas 4 bulan berlalu, perkahwinan itu masih belum disatukan kerana suami atau isteri dengan sengaja enggan disetubuhi. Ya, walaupun dah kahwin lebih daripada 4 bulan, tapi suami ataupun isteri enggan bersetubuh, ya. Itu juga boleh dijadikan alasan, ya, untuk memfailkan fasah. Isteri tidak memberi keizinan akan perkahwinan itu atau keizinannya tidak sah, sama ada oleh sebab paksaan, kesilapan, ketidakkesempurnaan akal atau hal keadaan lain yang diakui oleh hukum syarak. Maknanya isteri tidak mengizinkan atas perkahwinan tersebut. Dan seterusnya, bahawa pada masa perkahwinan itu isteri sungguh pun berkebolehan memberi keizinan yang sah adalah seorang yang kecelaruan mental, sama ada berterusan, berselangan dalam erti Ordinan Sakit Otak 1952 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, atau Ordinan Lunatic bagi wilayah Persekutuan Labuan, dan kecelaruan mentalnya adalah daripada satu jenis atau setakat yang menjadikannya tidak layak untuk berkahwin. Maknanya isteri menghadapi kecelaruan fikiran. Dia kecelaruan fikiran ni yang diakui dalam Ordinan Sakit Otak. Ordinan Sakit Otak 1952. Ya. Jadi dia banyak macam skizofrenia ke, ataupun bipolar dan sebagainya. Itu mungkin boleh tergolong dalam Ordinan Sakit Otak 1952. Baik, dan seterusnya, apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasah di bawah hukum syarak ini. Itu adalah kehendak ataupun alasan-alasan di bawah Seksyen 52 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan. Jadi berdasarkan alasan-alasan yang banyak itu, saya percaya fakta yang dikemukakan oleh Puan Asiah itu, di mana suaminya tidak bertanggungjawab, pernah pukul, ya, tidak balik, berkawan dengan perempuan-perempuan di luar, ya, tidak memberi nafkah, adalah tergolong di dalam Seksyen 52 ini. Jadi saya percaya Puan Asiah boleh memfailkan fasah di mahkamah atas alasan-alasan yang disebutkan itu. Jadi sekiranya perbicaraan dijalankan, mahkamah akan mendengar dua pihak, ya, keterangan daripada pihak Puan Asiah dan juga keterangan daripada suami Puan Asiah. Jadi di atas fakta-fakta yang dikemukakan di mahkamah serta dengan dokumen dan juga keterangan-keterangan saksi yang menyokong keterangan pihak-pihak, mahkamah akan membuat keputusan sama ada fasah boleh diluluskan, ya, oleh mahkamah, ya. Jadi berdasarkan alasan itu, saya nasihatkan Puan Asiah untuk mengumpulkan segala bukti yang ada, seperti laporan polis, ya, tentang pukul tadi, laporan perubatan, ya, akibat daripada dipukul tadi, dan juga apa-apa dokumen lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, ya. Jadi dengan segala dokumen yang ada, insya-Allah Puan Asiah akan berjaya dalam permohonan ini. Jadi Puan Asiah failkanlah di mahkamah, sama ada secara bersendirian atau menggunakan khidmat peguam, ya. Insya-Allah mudah-mudahan Puan Asiah akan dapat apa yang Puan Asiah inginkan, ya. Dan buktikan segala yang berlaku dengan jelas supaya mahkamah dapat mempertimbangkannya. Jadi sekianlah untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Jangan lupa subscribe, like dan share video saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.